A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kita hidayah, masih lagi memberikan kita maghfirahnya, masih lagi menjadikan kita umat Islam yang beriman dan bertakwa, insya-Allah, mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini kita nak menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan soalan para jemaah dalam ruang lingkup soal jawab USN, dan kepada tuan-tuan yang baru saja bergabung menjumpai channel ini, jadi jangan segan-segan untuk terus mengikuti kami di channel ini. Bantu saya dengan klik butang like dan klik butang subscribe di bawah sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan juga memberkati anda semua, insya-Allah. Okay, baik. Hari ini kita nak membicarakan dengan satu soalan, iaitu, Ustaz, bagaimanakah hukum seorang itu yang tegar merokok? Kita hari ini nak membicarakan berkaitan dengan rokok. Bagaimanakah hukum seorang itu yang tegar merokok? Bermakna apakah hukum seseorang itu merokok? Yang keduanya, bagaimana pula dengan makmum yang bersolat di belakang seorang imam yang merokok? Jadi bagaimana keadaannya? Okey, baik. Yang pertama sekali, mari kita bicara berkaitan dengan rokok. Rokok ni, tuan-tuan, apa hukumnya? Apa hukum rokok? Ada yang kata makruh. Betul ke makruh? Ada yang mengatakan haram merokok ini. Baik, kita kena lihat secara fakta kepada rokok. Tak ada satu orang pun yang mengatakan bahawa rokok ini baik untuk kesihatan. Kalau ada yang mengatakan baik untuk kesihatan rokok, cuba berikan data dan fakta, tulis di ruangan komen di bawah ni, kan? Kok saya terlepas pembacaan saya, jadi mungkinlah, Ustaz, rokok ni bagus untuk kesihatan. Kan? Kalau ada, tulis di bawah. Ya, cuba bagi fakta dan juga datanya. Tapi setakat pembacaan saya, setakat ini tak pernah lagi saya jumpa rokok ini baik untuk kesihatan. Rokok membahayakan kesihatan. Banyak artikel, banyak diceritakan doktor-doktor ke siapa ke, bahkan orang yang merokok sendiri pun, Ustaz, rokok tak elok untuk kesihatan. Tapi dia berasap-asap, kan? Yang kalau tak elok merokok, kenapa teruskan merokok? Tak boleh, Ustaz. Saya kalau tak merokok tak boleh semayang saya. Ada pula alasan kalau tak boleh merokok tak boleh semayang. Ramai aja orang yang tak rokok semayang okey, kan? Ya, jadi rokok ini adalah haram hukumnya. Kenapa haram? Kerana dianya merosakkan kesihatan, ya? Merosakkan paru-paru, merosakkan kesuburan bagi lelaki dan juga wanita, menyebabkan stroke, kanser dan sebagainya. Jadi semua orang setuju bahawa merokok ini membahayakan kesihatan. Jadi muzakarah di peringkat kebangsaan kali yang ke-37, tuan-tuan boleh rujuk dalam fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang ke-37 pada tanggal 23 Mac 1995 lagi telah memutuskan rokok itu adalah haram hukumnya. Tidak ada lagi makruh-makruh. Mungkin dulu ada kot, kan, hukum makruh, tapi makruh yang lebih berat kepada haram. Tadi itu hukum sudah terhapus, telah terbatal. Kena pakai hukum yang terbaru dan juga terkini, kerana ini adalah muzakarah yang diputuskan oleh ulama-ulama warasatul anbiya semua. Ini semua pewaris-pewaris para nabi. Dia orang baca kitab, buka kitab dan dengan data dan juga fakta. Jadi akhirnya kesimpulan dalam majlis fatwa ini menghukumkan bahawa rokok itu adalah haram. Jadi tidak boleh kita meresap rokok. Kepada anda yang merokok, tegar dan sebagainya, cubalah berhenti. Cuba berhenti. Kan ada orang yang berusaha setahun, 2 tahun mungkin untuk berhenti isap rokok dan teruskan mencuba. Seingat saya, Al-Fadil, guru saya, Datuk Haji Mat Daud Cik Ngah sekalipun, dahulunya seorang perokok, kata dia ni sembang dengan saya ni. Tapi bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala di hadapan Kaabah, dia mengatakan bahawa, ya Allah,
bagilah aku ini benci kepada rokok, bagilah aku berhenti isap rokok. Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan. Bila balik hotel nak isap rokok balik, dia dah tawar dah rasa lidah apa semua. Jadi sebenarnya macam-macam ikhtiar lah kan, macam-macam ikhtiar boleh kita ikhtiarkan untuk berhenti mengisap rokok ni, berdoa pada Allah dan macam-macam lagi cara ikhtiar dan sebagainya. Cuma kita nak tak nak saja, itu saja alasan saja semata-mata. Kalau tak boleh nak berhenti rokok, ramai je orang yang boleh berhenti isap rokok dan sebagainya. Baik, itu yang pertama sekali, bahawa rokok itu adalah hukumnya haram ya, kerana ia membahayakan kesihatan. Baik, jadi bagaimana pula seorang itu menjadi imam kepada makmum sedangkan dia itu merokok? Baik, kriteria imam kalau kita lihat bahawa Nabi SAW pernah bersabda daripada riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari, di mana Nabi SAW bersabda, yang selayaknya menjadi imam itu kepada sebuah kaum adalah mereka yang paling mahir terhadap Al-Quran. Sekiranya mereka standing dengan bacaan, maka dahulukan yang paling berilmu tentang Al-Sunnah untuk menjadi imam. Sekiranya pengetahuan mereka terhadap sunnah itu sama, maka yang menjadi imam adalah mereka yang paling awal berhijrah. Sekiranya mereka sama dalam berhijrah pula, dahulukanlah mereka yang paling awal memeluk agama Islam. Ini ciri-ciri imam yang terbaik. Kan kata Nabi, yang pertama sekali mesti yang mahir. Tiba-tiba ada dua orang yang mahir, maka kena bandingkan pula ilmu hadis mereka, sunnah mereka bagaimana. Kalau sama juga, bandingkan pula tentang pengetahuan mereka. Yang paling awal berhijrah, kisah ketika mana hijrah Nabi SAW, awal berhijrah dahulu ke kota Madinah. Yang keempat ni, kalau sama-sama berhijrah juga, bagus bacaan Quran dia, bagus pada hadisnya, bagus juga, awal juga berhijrah. Yang keempat, paling awal memeluk agama Islam ya. Jadi ini antara cirinya untuk seorang imam yang terbaik. Manakala dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi pula Nabi bersabda, maksudnya yang paling tua umurnya. Ada di dalam hadis Imam At-Tirmizi, Nabi menyebut yang paling tua umurnya itulah yang paling aula untuk menjadi imam. Sebab tu kalau kita lihat ya, imam-imam kita ni ramainya yang berusia kan, daripada ni ada juga imam muda-muda, ramai imam muda hari ni kan, macam rancangan imam muda kan, ramai imam-imam yang muda. Tapi kalau sekiranya ada orang yang lebih tua usianya, maka mereka lah yang lebih layak sekiranya mereka baca bagus dan sebagainya. Lihat pula pada usia tua mereka. Jadi individu yang paling mahir tentang Al-Quran menjadi indikator yang paling utama. Dan yang mahir itu maksudnya yang paling banyak ngapal dan sebagainya lah ya. Kemudian Abdullah Ibn Umar pula berkata, ketika mana golongan muhajirun yang terawal sampai di Usbah, iaitu sebuah kawasan di Quba, sebelum ketibaan Nabi SAW, yang menjadi imam kepada mereka pada ketika itu adalah Salim, yang merupakan maula kepada Abu Huzaifah, dan beliau merupakan individu yang paling banyak menghafal Al-Quran dari kalangan mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang paling banyak hafiz Al-Quran, yang paling banyak menghafal Al-Quran, ada yang menghafal 30 juzuk, mereka lah yang lebih aula untuk menjadi imam ya. Imam An-Nawawi pula dalam syarah beliau ke atas hadis Abu Mas'ud Al-Ansari tadi, menambahkan satu lagi ciri yang menjadi keutamaan dalam menjadi imam solat, iaitu faktor kewarakan seseorang itu. Di mana kata Imam An-Nawawi, dan kami mempunyai suatu pendapat yang dipilih dari sekumpulan dari kalangan ashab kami daripada ulama Syafi'iyah, yang menyebut bahawa individu yang paling warak diutamakan ke atas orang yang faqih dan lebih mahir tentang Al-Quran. Ini kerana tujuan menjadi imam itu akan terhasil lebih banyak dari orang yang warak berbanding selainnya. Jadi warak juga menjadi indikator menjadi seorang imam ya, imam. Jadi kalau kita lihat di kampung kita itu, ada orang tu hafal Quran dan dia tu pula alim, warak dan sebagainya, maka mereka lah yang kita angkat menjadi imam dalam solat ya. Baik, kalau bertembung pula mana lebih afdal antara imam yang melakukan hisap rokok ni kan, mereka ini melakukan benda yang haram. Merokok tadi kita dah katakan bahawa haram hukumnya. Imam merokok,
imam buat satu benda yang haram, maka dia sekaligus menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik bermaksud orang yang sentiasa melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rokok tu sentiasa dilazimi di mulutnya, maka mereka itu adalah ahli fasik, orang yang sentiasa melakukan maksiat pada Allah. Maka kalau begini, bagaimana keadaannya? Maka di sini Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa ada dua pendapat. Sama ada kita nak semayang sendiri ke ataupun kita nak ikut imam tadi ni. Kan? Nak semayang sendiri ke sebab tengok imam rokok kan, imam fasik. Kadang-kadang kita semayang seorang aja. Ke kita kena ikut juga walaupun imam tu imam fasik, kita boleh ikut belakang dia. Maka di sini Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa lebih baik bersolat sendirian, ya. Manakala Imam Ar-Ramli pula mengatakan bahawa solat berjemaah bersama mereka juga adalah lebih afdal. Maka di sini kita melihat pendapat yang dikeluarkan oleh ulama kita. Tidak sepatutnya seorang imam solat berjemaah itu adalah seorang perokok, sekalipun hukum solat mengikutinya adalah sah. Hukum makmum bersolat di belakang imam yang imam itu merokok, hukumnya sah. Namun kata ulama kita bahawa tidak sepatutnya seorang imam itu seorang perokok walaupun solat itu adalah sah. Berdasarkan fatwa Imam Ar-Ramli dalam hal berimamkan ahli bid'ah atau imam fasik, orang fasik tadi ni, maka cenderung lebih afdal solat berjemaah dengan imam perokok daripada solat berseorangan. Inilah yang dikeluarkan oleh ulama kita, iaitu Al-Fadil Dr. Zulkifli Al-Bakri, ya. Adapun begitu, Dr. Zulkifli Al-Bakri menyatakan bahawa menyarankan para imam yang mana menjadi imam-imam di kampung, imam-imam masjid, tinggalkan amalan merokok inilah, ya. Bapa-bapa sekalipun, tuan-tuan yang menjadi ayah-ayah, kan, bapa-bapa, jadi kena tinggalkan juga sifat tabiat merokok ini, ya. Kerana ianya digolong dalam golongan orang yang sentiasa melazimi maksiat. Kerana kita buat satu benda yang memang confirm haram. Benda ni memang confirm haram, tidak ada dakwa-dakwi, maka tinggalkanlah. Itulah yang terbaik untuk kita laksanakan. Jadi menjawab soalan tadi bahawa sah hukumnya kita sebagai makmum ikut imam yang merokok. Cuma pak imam tu sendirilah dan kita kena nasihatkan, kalau boleh, ya, tinggalkan rokok ini. Seboleh-bolehnya tinggalkan. Kalau boleh, seboleh-bolehnya tinggalkan amalan merokok. Mudah-mudahan beroleh manfaat daripada menjauhi benda-benda maksiat, benda-benda haram ini, ya. Banyak lagi insya-Allah, mudah-mudahan kita boleh laksanakan, boleh kita kongsikan pada masa-masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.